Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua sihat eh? Dah sempat makan? Sempat kan? Okey, hari ni kita akan belajar. Kalau dengan cikgu kelas apa? Bahasa Melayu. ke bahasa Arab? Tak kan, bahasa Melayu kan? Okey. Objektif kita pada hari ini, cikgu nak anak-anak cikgu dapat mencipta perenggan karangan dengan teknik penulisan yang betul. Kita dah pernah belajar kan macam mana menghasilkan teknik lukisan, betul? Okey, cuba tengok dekat depan ni. Okey, cikgu nak awak teka dengan cepat. Okey, betul. Kuat-kuat lagi suara. Pandai. Dimsum lagi. Moruku. Pandai lagi. Pandai. Nasi dagang. Okey, ini merupakan makanan tradisional di Malaysia, betul? Okey, sekarang ni cikgu nak daripada setiap kumpulan bagi satu pandangan kepada rakan-rakan semua tentang apa? Tadi cikgu bagi pandangan tentang apa? Okey, sekejap. Stop. Okey. Pada pandangan anda, ini untuk menilai kemampuan, kemahiran berfikir aras tinggi anda, okey? Pada pandangan anda, mengapa makanan tradisional penting di Malaysia? Okey, siapa boleh bagi pandangan? Mengapa makanan tradisional? Okey, Amira, bagus. Malaysia terdiri daripada banyak kaum. Untuk melambangkan Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, sebut sama-sama. Malaysia. Cikgu pun kadang tersasul juga Malaysia kan? Okey, lagi. Siapa boleh bagi pandangan lagi? Cepat. Okey, yang kedua. Dapat mengekalkan adat, warisan bangsa kita, betul? Okey, lagi yang ketiga. Dapat menjana ekonomi. Dapat menjana ekonomi. Okey, melalui apa antaranya? Pelancongan. Betul. Pelancong datang ke negara kita, kemudian akan menjana ekonomi. Betul tak? Okey. Memang bila pelancong datang ke negara kita, bila pelancong keluar balik, berlaku pengaliran wang. Melalui apa? Dia bayar tiket. Betul tak? Lepas tu dia beli barang dekat negara kita. Berlakulah pengaliran mata wang dekat situ. Okey, nanti awak akan belajar kalau awak ambil ekonomi. Okey? Okey. Jadi itu merupakan pandangan-pandangan awak semua yang sangat kritis. Okey, ada lagi pandangan lain? Okey. Dia melambangkan sesuatu kaum. Melambangkan sesuatu kaum, betul? Dekat negara kita tadi kita dah tengok tadi kan? Okey, dimsum melambangkan apa? Cina, betul. Siapa pernah makan dimsum? Sekarang dah banyak kan dimsum halal, betul tak? Kalau pergi kat restoran Muhammad Chan, betul? Tapi siapkan duit je lah. Sebab dia ada mesin bergerak. Betul? Okey, lagi. Kalau Maruku, India, kita boleh jumpa dekat India. Kita boleh jumpa bila kita masa musim Deepavali, betul? Siapa pergi Seremban, lalu ada satu India Street dekat situ. Kalau lalu dekat tengah-tengah Seremban tu, semua barang-barang India dia jual dekat situ. Deepavali tak Deepavali sama je. Tapi kalau Deepavali lagi meriah. Okey. Okey, jadi bagus. Awak semua dapat menjawab persoalan mengapa makanan tradisional penting di Malaysia. Okey, untuk hari ini cikgu akan bagi setiap kumpulan ada kad ganjaran kumpulan. Boleh? Okey, jadi kumpulan yang terbaik, kumpulan yang dapat jawab, kumpulan yang pantas, cikgu akan bagi stiker. Okey, dan yang terakhir sekali, kumpulan yang paling bagus menghasilkan dapat mencipta perenggan, cikgu akan bagi ni. Ni nampak macam biasa, tapi ada satu permainan dekat situ akan memfokuskan awak punya ingatan dan minda. Nampak macam biasa-biasa. Okey. Jadi sekarang ni cikgu akan bagi, dah duduk dalam kumpulan, betul? Okey, nah. Kumpulan mana? Awak kumpulan apa? 1. Kumpulan 5. 3.
Kumpulan 2. Okey, kumpulan 5. Dan kumpulan 4. Okey. Nanti kena berlawan-lawan lah. Bila dapat stiker tu, tunjuk sikit dekat kawan-kawan. Okey. Ini merupakan soalan karangannya. Awak nampak apa dekat depan tu? Cantiknya lah. Okey. Kalau mak awak make up pun cantik, betul? Artis tu tak apa nak cantik sangat sebenarnya, tapi sebab dia make up je dia cantik kan? Okey. Okey, ni artis. Artis kebudayaan lah aku rasa kan. Okey. Lepas tu bawah ni apa? Dia bawa satu makanan tradisional. Lepas tu ni tengah buat apa ni? Tarian, tengah menari, betul? Abang nampak tak? Nampak kan? Okey. Jadi ada gambar apa? 2 orang dekat sini, Abrar. Gambar apa, Abrar? Mesti awak nampak ni, awak suka ni. Abrar, gambar apa 2 orang ni? Seksi ni. Gambar siapa? Pelancong, betul. Okey, dia terpikat. Okey, gambar ni sebenarnya melambangkan semua benda yang kita akan belajar pada hari ini sampai habis sebenarnya. Okey, daripada kita nak belajar tentang makanan, gambar makanan akan memberi impak kepada kebudayaan kita, warisan kita, dan yang terakhir sekali menjana ekonomi negara kita dengan hadirnya pelancong. Okey, jadi soalan dia ialah, okey, cikgu nak dengar, baca kuat-kuat. Satu, baca dengan bacaan apa? Pandai. Okey, 1, 2, 3. Malaysia terkenal dengan nama imanannya, daging juga makanan wisata. Baik penduduk Malaysia maupun pelancong asing yang berdharma wisata. Semula, berdharma wisata. Berdharma wisata ke Malaysia semestinya akan menambah mata dengan berbagai budaya, khususnya makanan tradisional yang ditawarkan di negara kita. Uraikan kepentingan makanan tradisional di negara kita Malaysia. Okey, dalam banyak-banyak ni, bagus Aisyah. Aisyah bagus, dia dah pegang kamus. Bagus macam tu. Terus pegang kamus sebab ada satu perkataan yang kita tak biasa, betul tak? Apa perkataannya? Okey, cepat ambil kamus. Kita akan rujuk kamus. Apa maksud berdharma wisata? Ini adalah kosakata yang menarik yang awak boleh gunakan nanti. Cepat. Siapa dapat dulu, dia dapat stiker. Cepat. Ber tu apa? Ber tu apa? Ya, takkan jumpa ber dia kat situ. Cepat. Ya, Aisyah. Orang pertama yang pegang kamus. Kamus, cepat. Melawat sambil belajar. Okey, catat masing-masing. Catat dekat buku, catat dekat kertas kajang. Okey. Apa maksud berdharma wisata? Tahniah kepada kumpulan Aisyah. Brilliant. Brilliant. Okey, bagus. Okey. Hari ini kita dapat tahu berdharma wisata ialah lawatan sambil belajar. Okey, awak akan memilih ketua kumpulan. Okey, sekarang ni kita akan pilih seorang ketua kumpulan. Boleh? Okey, semua angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Kan cikgu nyanyi kan, awak pula seram. Okey. Kita akan pilih seorang ketua. Okey, tutup mata. Okey, siapa yang awak rasa boleh pimpin kumpulan awak? Tutup mata Aki. Abrar. Okey, asyik-asyik Abrar. Okey, menang bapaknya ni. Okey, sekarang ni tunjuk dekat seorang kawan yang awak rasa dapat pimpin kumpulan awak dengan terbaik dan dapat hadiah akhirnya nanti. Okey, 1, 2, 3. Okey, dah.
Ali tak tunjuk. Aliuddin. Tunjuk. Okey, buka mata. Siapa dapat tunjuk paling banyak, awak sebagai ketua. Okey, bangun. Bangun. Okey. Okey, dah. Okey, Emina, Alia, Mujahid, Akif dan Ali. Okey. Tiba-tiba cikgu panggil Ali Tak pernah lagi cikgu panggil Ali Boleh panggil Ali? Boleh kan? Ali tu siapa? Sahabat Nabi. Ya, Ali tu memang lawak. Sahabat Nabi, betul? Betul. Khalifah yang ke? Pandai. Okey. Sekarang cikgu ada kerangka karangan dekat sini yang akan menjawab soalan ni. Okey? Jadi kita akan buat proses bedah karangan. Boleh? Okey, jadi awak akan pilih, setiap kumpulan akan pilih satu perenggan. Okey, pilih dulu. Okey, pilih. Okey, baiklah. Pilih. Okey, seterusnya Akif. Lagi-lagi Aliuddin yang terakhir. Maaf, Aliuddin. Okey, sekarang boleh duduk. Okey, apa yang ketua kumpulan harus lakukan sebagai ketua? Awak perlu membaca dengan kuat petikan tersebut. Petikan ni, perenggan ni adalah perenggan peringkat SPM lah. Peringkat tinggi. Jadi, cikgu ingin menunjukkan kepada awak peringkat sebenar karangan yang terbaik sebenarnya. Okey, tapi bukanlah untuk mencipta karangan nanti awak akan cipta karangan macam ni, bukan. Okey, di peringkat tingkatan 1 ciptanya lain, tapi cikgu nak bagi tahu jangkauan 5 tahun lagi awak akan dapat menghasilkan karangan yang macam ni. Okey? Jadi bersungguh-sungguhlah belajar. Okey. Jadi sekarang ni kita akan tengok, okey, sebelum ketua membacakan tugasan ni kepada anak murid pula ahli kumpulan. Okey, awak kena tentukan setiap ahli kumpulan tu apa jenis ayatnya. Okey, cikgu tanya, yang pertama untuk pendahuluan ada ayat apa? Ayat binaan. Lagi yang kedua? Ayat kajian. Yang ketiga? Ayat semasa. Lagi yang keempat? Ayat persoalan. Betul? Okey, untuk isi ada ayat apa? Ayat topik, kuat-kuat lagi. Ayat huraian, lagi kuat lagi. Lagi yang terakhir, yang keempat. Ayat 4 yang terakhir. Ayat penegas. Okey, yang ayat penutup, perenggan penutup, ayat apa? Boleh rujuk? Ayat apa? Ayat kesimpulan, kuat-kuat lagi. Yang kedua. Ayat cadangan. Yang ketiga. Yang keempat. Ayat akhirul kalam. Okey, jadi sekarang ni bila dah tentukan dah? Okey, cikgu bagi masa 1 saat. Tentukan siapa pemegang jenis ayat tersebut. Dah. Laju. Dah Dah Kumpulan Abrar dah? Akif dah? Kumpulan Fatih dah? Okey. Dah? Okey. Dah Okey. Sekarang cikgu nak ketua kumpulan berdiri dan baca dengan kuat dan jelas. Jangan baca laju-laju. Nanti kawan susah nak catat. Kita akan catatkan poin penting. Okey, poin penting dalam perenggan tersebut. Boleh ya? Okey, semua pegang pen ya? Okey. Boleh Okey, cikgu bagi kebebasan, cikgu bagi mandat kepada ketua kumpulan untuk handle kumpulan sekarang. Okey, dipersilakan baca dengan kuat. Kuat, suara betul-betul kuat. 1, 2, 3. Berdiri. Okey, baca dengan kuat. Okey. Ya, baca kuat-kuat untuk ahli kumpulan. Minda saya yang pertama, makanan tradisional melambangkan identiti sesebuah negara. Makanan tradisional kita makanan sifat majmuk masyarakat kita. Hal ini demikian kerana masyarakat ini makanan kunci adalah diri bangsa Malaysia dengan mengamalkan warisan dalam keseharian, terutamanya kebudayaan makanan tradisional boleh dilihat masa perayaan agama dan budaya. Ini dapat dibuktikan dengan Contohnya, semasa perayaan Aidilfitri, terdapat penganan lauk pauk yang dihidang sebagai nikmat
Menurut para pelancong untuk menikmati kelezatan makanan tradisional sama ada melalui hidangan dalam penerbangan atau di negara-negara yang mereka lawati. Ulang ni. Laju. Hal ini demikian. Jangan laju-laju. Awak kawan-kawan nak menganalisis ni. Kawan-kawan tengah menganalisis, jadi jangan laju-laju. Cikgu bagi masa. Ha. Kuat sikit Alia suara. Tengok hal demikian mengamalkan. Hal ini demikian kerana masyarakat kini berperanan penting dalam membentuk jati diri bangsa Malaysia dengan mengamalkan warisan kaum ini dalam kehidupan seharian. Terutamanya kepelbagaian makanan tradisional boleh dilihat semasa perayaan agama Berarti ayat apa? dan budaya. Ayat topik. Okey. Kita dah pernah belajar kan? Okey, pendahuluan. Okey, tolong kawan-kawan, tolong pendahuluan ada apa dalam tu? AB lagi? AK lagi? Ha, lagi? AP. Penutup ada apa? Ha? Ha? Apa? Amina lagi? Okey. Okey, kita tunggu Najwa menghasilkan rangka untuk isi. Okey, terima kasih. Okey, siapa yang siap dulu tadi? Kumpulan awak siap dulu kan? Betul kan? Kumpulan ni siap dulu kan? Okey. 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 Nanti kita akan tolong Najwa tentukan apa untuk setiap baris. Boleh ke? Boleh Okey, cikgu nak tanya seorang lah. Siapa ya? Ni, cikgu nak dengar nama dia Tuan, ada Tuan. Siapa yang ada Tuan? Okey, Sir. Tuan apa nama awak? Tuan Adam Ehsan. Cikgu menggabungkan nama orang. Tuan apa? Tuan Adham. Yang lagi seorang tu Adam Ehsan. Adam Ehsan lah. Oh, pelakon. Okey. Okey. Okey, duduk. Okey. Sebelum tu, kita akan tentukan baris dia. Okey, Tuan. Cikgu panggil Tuan pula kat dia. Tuan, okey. Yang pertama apa? Baris yang pertama A apa? AT, betul. Cakap kuat-kuat lagi, cikgu tak dengar. AT tu apa? Pandai. Okey, buat kat situ je. AT, bagus. Yang kedua, A apa? AH, ayat apa? Pandai. Yang ketiga, AC, ayat apa? Ayat contoh, pandai. Yang keempat, AI, ayat apa? Ayat impak, pandai. Yang terakhir sekali, AP, ayat apa? Ayat penegas, bagus. Okey, jadi awak dah pertama tadi yang proses seterusnya tadi awak dah menganalisis, betul? Kawan-kawan dah analisis. Kau apa, ayat yang mana. Jadi sekarang ni kita akan mengaplikasikan isi awak tadi ke dalam kerangka karangan yang cikgu ajar ni. Boleh? Boleh? Okey, jadi sekarang cikgu nak dengan lajunya, siapa terawal yang siap, dia akan dapat stiker. Okey, ambil dekat sini, tolong isi, aplikasikan kerangka tersebut. Okey. Sila. Ya. Rokok tengah-tengah ni. Tak apa. Cikgu punya ni jatuh. Okey, bagus.
Siapa yang dah nyatakan boleh duduk. Okey, siapa dah nyatakan isi dia tadi, dia boleh duduk. Point dia tadi, dia boleh duduk. Siapa laju, dia dapat stiker. Baik. N. Okey, laju lagi. Cepat Raif. Raif dapat stiker tak Raif? Mujahid. Ashtar. Ashtar ni. Siapa? Cikgu main sebut je nama. Siapa ni? David. David. Ashtar yang kurus. Ashtar. Okey, siapa dah sudah boleh duduk? Ya. Contoh ni nak contoh semua perayaan ni satu je. Satu je pun boleh. Ataupun boleh juga tulis semua, tapi dalam satu ayat je. Awak buat point kat situ, hari raya dash lemang. Ni Deepavali dash apa? Dash apa? Tapi buat dalam satu ayat je nanti. Kakak ke tepi sikit kakak. Kakak Alia. Kakak tu dah rapat sangat tu, ke tepi sikit. Okey, dah. Okey, yang dah selesai boleh duduk. Kita nak tengok, cikgu nak tengok daripada belakang. Okey, yang dah selesai boleh duduk. Isi dia punya dah selesai, dia boleh duduk. Baru kita tengok siapa yang dah clear orang kat depan ni, dia akan dapat stiker. Cepat. Okey. Siapa yang duduk, semua duduk dulu. Kumpulan dia bagi tahu cikgu, angkat tangan. Dia akan bagi stiker. Cepat. Kita tengok siapa duduk. Siapa duduk? Okey. Tak duduk lagi ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Seorang lagi. Dua orang yang ke depan. Okey. Tahniah. Amazing. Okey. Okey. Tahniah. Okey. Oi. Okey. Cepat. Okey, faham. Okey. Okey, dah. Okey, bagi tepukan untuk diri sendiri. Okey, tahniah kerana awak telah mengaplikasikan isi yang awak dapat tu ke dalam rangka karangan ini. Ini nama dia kerangka karangan. Siapa nak buat karangan, kita kena hasilkan kerangka dulu, betul? Kita ikut cara siapa?
Cikgu pernah bentang tu. Cikgu pernah cerita kita ikut strategi siapa? Strategi Rasulullah berundur seketika untuk maju dengan lebih mara dengan lebih maju, betul. Biarpun orang lain dapat hasilkan, dia terus je tulis karangan dia. Kita jangan. Kita ikut strategi Rasulullah, kita berundur sekejap, kita buat rangka dulu dan kemudian kita hasilkan karangan dengan laju, betul. Beda ada macam ni, boleh tak hasilkan karangan dengan laju? Boleh. Okey, bagus. Jadi sekarang ni cikgu nak wakil kumpulan baca secara laju. Okey, secara luncuran. Maksudnya dia baca je. AB apa, AK apa, AS apa, AP apa. Boleh baca dengan kuat? Boleh? Boleh ke? Jadi cikgu nak kali ni semua anak-anak cikgu bagi perhatian kepada pembacaan karangan supaya kita tahu kesinambungan ni nanti. Okey, boleh ya? Boleh? Okey. Okey, untuk ayat pendahuluan. Okey, seorang baca dengan kuat. Dari sini kat cikgu. Cepat. Okey. Cepat. Okey. AB. Malaysia merupakan sebuah negara kita dipenuhi dengan kaum utama iaitu Melayu, kemudian India. Cina, India. Okey, AK. Sebagai kaum Malaysia negara yang dari segi agama, budaya, bangsa dan tradisi. Okey. AS, generasi muda telah diamanahkan mengekalkan budaya warisan kaum Terus. mereka ramai. AP, kepentingan mengekalkan makanan tradisional pada warga Malaysia. Siapa tulis ni? Okey. Yang seterusnya, bakal doktor tu. Okey, yang seterusnya, isi yang pertama. Ini bukannya tentunya isi yang pertama ya. Okey, Abrar. Okey. Abrar ya. Yang kurus. Abrar sebut Abrar yang kurus. Puan dengar tak? Dengar. Puan lagi. Etik makanan tradisional menamakan masyarakat majmuk di negara kita. Okey. Masyarakat ini berperanan penting dalam membentuk jati diri pengamatan warisan kaum sekalian. Okey. Hari Raya Aidilfitri, Tupak, Rendang dan Mak. Okey. AI, berbagai makanan tradisional cermin keharmonian berbagai kaum. Okey. AP, identiti negara akan terselam melalui hidangan semasa perayaan. Okey, nanti baca kena confident lagi. Boleh? Okey. Siapa yang tulis ni? Identity ni. Oh, dah inden. Okey. Yang seterusnya. Okey, terima kasih Abrar. Okey. Yang seterusnya. Eti makanan tradisional dapat menjana ekonomi negara. Okey, ayat huraian. Kebangsaan pelancong aksinya meningkat dari setahun ke setahun. Okey, seterusnya ayat contoh. Asia. Asia menghidangkan makanan tradisional seperti nasi biryani. Asia hidangkan makanan tradisional. Nasi biryani dekat mana? Dalam kapal terbang lah kan. Takkan dia nak hidangkan dekat kedai tepi jalan pula, betul? Siapa yang naik kapal terbang? Pelancong. Jadi pelancong dapat tak kenal? Pandai. Okey, seterusnya. Orang asing mempromosikan negara kita kepada mata dunia. Betul, orang asing ataupun pelancong. Okey, seterusnya. Ayat penegas. Kemasukan pelancong akan meningkatkan pertukaran mata wang dan menjana ekonomi negara. Pandai. Okey, yang seterusnya. Okey, Fatih. Fatih, okey. Untuk ayat topik. Eti, makanan tradisional dapat memelihara dan memelihara budaya warisan kaum. Okey, yang kedua. Kepentingan ini relevan setiap kaum mewarisi makanan tradisi sejak turun-temurun. Okey, untuk ayat contoh. Lebih relevan lagi 100 makanan tradisional seperti roti canai, nasi kerabu dan lain-lain. Okey. AI, memelihara dan memelihara budaya warisan kaum melambangkan kewujudan suatu bangsa. Okey. AP, mengamalkan makanan tradisional untuk
mengekalkan budaya di negara kita. Okey, lebih relevan lagi 100 makanan tradisional seperti roti canai, nasi kerabu dan lain-lain. Apa? Tak lengkap ni. Dicatatkan dekat mana? Dicatatkan dekat mana? Tengok buku, tengoklah kertas tu Raif. Dicatatkan dalam, dia ada dicatatkan dekat mana-mana ni. Okey? World of Record kan? Bukan? Dicatatkan dalam buku apa? Guinness Book of Record. Okey, kita tengok nanti. Bagus. Okey, duduk. Okey, dan ayat penutup yang terakhir. Media sosial terus dikenali pentas antarabangsa. Pelbagai kepentingan diperoleh. Warisan identiti negara. Warisan identiti Malaysia. Berharga pelbagai makanan di dunia. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. Okey, bagus. Tahniah. Ada penambah perisa dekat situ. Ada peribahasa, betul? Okey, tahniah. Okey, jadi sekarang cikgu nak kita menilai. Okey, kalau awak dah buat karangan. Okey, ini sesi kita nak berfikir secara aras lagi tinggi untuk kita menilai yang manakah pendahuluan memang tetaplah awal, betul? Memanglah kita akan buat karangan awal, perenggan yang pertama, betul? Penutup karangan yang terakhir, betul? Okey, jika awak lah nak menghasilkan karangan, ingat ini adalah satu proses. Bila kita nak buat je mula dengan perenggan isi, tak semestinya kita akan mulakan dengan yang ni. Tidak semestinya. Okey? Kita akan tengok yang mana paling utama, isi yang paling utama untuk kita tentukan tentukan itu merupakan perenggan yang pertama. Isi tersebut relevan untuk perenggan yang pertama. Boleh? Okey, jadi sekarang ni cikgu nak awak menilai siapa boleh bagi pandangan, dia akan menentukan yang mana yang pertama. Okey, boleh bagi pandangan? Okey. Yang pertama cikgu bacakan. Yang kolom yang warna biru melambangkan masyarakat majmuk. Yang kedua menjana ekonomi. Yang ketiga dapat memelihara dan memelihara budaya warisan kaum. Okey, mana yang pertama rasa-rasa? Ya, awak rasa yang ketiga yang pertama. Yang ni yang pertama. Okey, lepas ni kita undi Kita dengar dulu hujah daripada Aminah. Kenapa Aminah kata yang pertama? Aminah pandang sana. Aminah, kenapa Aminah kata yang pertama? Sebab dia kata makanan tradisional dapat memelihara dan memelihara budaya warisan kaum. Kalau kita tak memelihara, nanti tak adalah masyarakat menambahkan masyarakat majmuk kita kalau tak ada makanan tradisional. Lepas tu kalau tak ada makanan tradisional, mana dapat menjana ekonomi negara? Okey, ada pandangan lain? Ada pandangan lain? Aminah kata yang ni kita letak yang pertama. Aminah kata kalau dia buat karangan, yang ni dia nak letak isi yang pertama. Cepat. Lain? Ada pandangan lain? Okey, ya. Yang pertama patut letak makanan tradisional dapat menjadi ekonomi negara. Sebab dengan makanan tradisional ni kita dapat tarik pelancong untuk datang ke negara kita untuk mencuba makanan tradisional kita. Kat situ kita dapat menjadi ekonomi kita, ekonomi negara kita dengan lebih baik. Itu kiranya memberi impak yang paling besar lah pada pandangan awak. Okey, bagus. Okey, itu yang kedua. Okey, pandangan yang seterusnya. Ada? Tak ada? Semua reda je. Okey, Akif macam nak cakap. Pilih nombor 3. Kenapa pilih nombor 3 juga? Sebab kalau dia kata tadi makanan tradisional dapat menjadi ekonomi negara. Lepas tu yang nombor 3 dia kata makanan tradisional dapat memelihara dan memelihara budaya warisan kaum. Maksudnya makanan tradisional ni dia memelihara budaya. Kalau tak ada budaya warisan kaum, maksudnya tak ada makanan tradisional tu. So tak ada makanan tradisional tu dapat menjadi ekonomi. So saya rasa yang nombor 3 tu. Yang nombor 3 yang pertama. Okey, bagus. Okey. Ada nak bagi tahu yang pertama? Saya rasa yang pertama ialah melambangkan perpaduan kaum. Melambangkan masyarakat majmuk di negara kita. Identiti kita. Tak ada Tak ada? Tak ada? Tak ada. Okey, bagus. Tak ada, tak apa. Okey, jadi cikgu akan buat undian. Boleh? Okey, cikgu minta Akif tolong kira. Okey, siapa yang dia, kalau dia nak jadikan perenggan yang ni sebagai perenggan yang pertama. Kira Akif.
Okey. Akif kira. Abrar. 23. Ada je Abrar ni kan. Okey, yang kedua. Siapa rasa ni yang pertama? Tak ada. Berapa sabar tu? Jangan rasa kalah, tak ada apa-apa. Ini tak ada salah, tak ada betul. Ini karangan awak. 2 6. Okey, siapa rasa yang ni yang pertama? Tak ada langsung Tak ada, dah cukup dah. 23 campur 6, 29. Okey, dah cukup dah. Okey, jadi kumpulan yang ni, okey, selepas ini, okay, terima kasih Akif. Selepas ni, awak semua akan menghasilkan satu perenggan baru. Okey, akan mencipta satu perenggan baru. Kalau aras kebat tu, inilah aras yang paling tinggi, iaitu awak mencipta perenggan yang baru berdasarkan kepada kerangka karangan yang awak hasilkan. Okey, jadi kumpulan yang ini, siapa kumpulan ini angkat tangan? Okey. 2 kumpulan Akif. Okey, kumpulan Raif akan buat kerangka, akan buat menggunakan bingkai yang cikgu pernah ajar, gunakan penanda wacana yang cikgu ajar. Boleh? Okey, nanti cikgu akan snap. Boleh ya? Okey, yang kedua siapa? Okey, awak akan buat perenggan yang kedua. Guna penanda wacana dan bingkai yang cikgu ajar untuk perenggan yang kedua. Okey, yang ketiga Akif guna perenggan yang sama, guna bingkai yang cikgu ajar. Boleh? Okey, perenggan pendahuluan dan penutup gunakan penanda wacana yang sama. Siapa paling laju, cikgu akan snap dan awak akan dapat stiker. Okey, tulisan paling cantik sekali awak tulis, cikgu akan snap. Okey, laju. Ashta tulisan lawa Tuan tulisan lawa, bukan Raif. Ya. Jadi boleh tak kita masukkan perkataan yang salah tadi macam kat sekali negara? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Awak akan mencipta satu perenggan yang baru. Gunakan perkataan awak. Makanan warisan kebangsaan 2009. Ni. Yang tadi tu. Makanan warisan kebangsaan tahun 2009. Telah tercatat sebagai catat makanan warisan kebangsaan pada tahun 2009. Masakan tu kan? Masakan. Salah. Masakan. Okey. Masakan warisan kebangsaan tahun 2009. Okey, boleh ada masalah apa-apa? Panggil cikgu datang. Okey. Boleh? Kalau tambah peribahasa sangat bagus. Siapa buat perkarangan mesti ada peribahasa. Dapat tambah peribahasa lagi bagus. Okey, cepat. Dah siap cikgu nak snap? Siapa dah siap? Dah siap sikit lagi? Okey. Siapa dah siap? Cikgu nak padam kerangka dia. Terdapat berbagai jenis makanan tradisional daripada berbagai kawasan. Okey, guna bingkai nota yang cikgu bagi. Rujuk bingkai tu. Guna pen lain lah. Pen tu macam dah nak mati lah. Ya, bagi percaya. Ni buat apa? Tolonglah kawan kat depan. Mana boleh macam ni? Diri kat sebelah sana. Karak ni.
Okay, cepat. Kita ada berapa minit je lagi masa. Okay, laju lagi tulis. Anak-anak cikgu yang lelaki ni tulis laju lagi. Berperan yang penting. Dalam membentuk jati diri. Ketua boleh pimpin kumpulan awak untuk menghasilkan perenggan yang bagus. Laju sikit lagi. Bagi mengamalkan. Abrol pergi jumpa Ustazah Asia sekejap. Kata Ustazah masuk lambat sikit Cikgu Hajar nak guna masa sikit je lagi. Nanti Cikgu Hajar dah naik, nanti Cikgu Hajar bagi tahu. Untuk masuk kelas. Lalu belakang. Ya. Kali ini demikian kerana kemasukan pelanggan asing yang meningkat yang setahun. Hal ini kerana kemasukan pelancong asing yang meningkat dari setahun ke setahun. Ini dapat dibuktikan daripada kemasukan pelancong. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemasukan pelancong asing yang semakin meningkat dari setahun ke setahun. Okey? Okey, siapa dah siap? Okey. Kat sini kat ibu. Cepat. Okey. Cepat. Okey. AB. Malaysia merupakan sebuah negara peserta dipengaruhi dengan kaum utama iaitu Melayu, Indonesia, China, India. Okey, AK. Sebagai kaum Malaysia negara yang terdiri dari segi agama, budaya, bangsa dan tradisi. Okey, AS. Generasi muda telah diamanahkan mengekalkan budaya warisan kaum terus meredah ramai. AP. Kepentingan mengekalkan makanan tradisional kepada warga Malaysia. Siapa tulis ni? Okey. Yang seterusnya, bakal doktor tu. Okey, yang seterusnya, isi yang pertama. Ini bukannya tentunya isi yang pertama ya. Okey, Abrar. Abrar ya. Yang kurus. Abrar sebut Abrar yang kurus. Puan dengar tak? Semua dengar. Puan lagi. Etik makanan tradisional menamakan masyarakat majmuk di negara kita. Okey. Masyarakat ini berperanan penting dalam membentuk jati diri, mengamalkan warisan kaum bervarian. Okey. Hari Raya Aidilfitri, Tupak, Rendang dan Mak. Okey. Berbagai makanan tradisional mencermin keharmonian berbagai kaum. Okey. AP, Identiti. Negara akan terselam melalui hidangan semasa perayaan. Okey, nanti baca kena confident lagi. Boleh? Okey. Siapa yang tulis ni? Identity ni. Oh, dah inden. Okey. Yang seterusnya. Okey, terima kasih Abrar. Okey. Yang seterusnya. Makanan tradisional dapat menjana ekonomi negara. Okey, ayat huraian. Kemasukan pelancong asing yang meningkat dari setahun ke setahun. Okey, seterusnya ayat contoh. Asia. Asia makanan tradisional seperti nasi biryani. Asia hidangkan makanan tradisional nasi biryani dekat mana? Dalam kapal terbang lah kan. Takkan dia nak hidangkan dekat kedai tepi jalan pula, betul? Siapa yang naik kapal terbang? Pelancong. Jadi pelancong dapat tak kenal?
Pandai. Okey, seterusnya. AI, orang asing mempromosikan negara kita kepada mata dunia. Betul, orang asing ataupun pelancong. Okey, seterusnya. Penegas. Ayat penegas. Kemasukan pelancong akan meningkatkan pertukaran mata wang dan menjana ekonomi negara. Pandai. Okey, yang seterusnya. Okey, Fatih. Fatih, okey. Untuk ayat topik. 18. Makanan tradisional dapat memelihara dan memelihara budaya warisan kaum. Okey, yang kedua. Kepentingan ini relevan setiap kaum mewarisi makanan tradisi sejak turun-temurun. Okey, untuk ayat contoh. Lebih relevan lagi 100 makanan tradisional seperti roti canai, nasi kerabu dan lain-lain. Okey. AI memelihara dan memelihara budaya warisan kaum melambangkan kewujudan suatu bangsa. Okey. B. Mengamalkan makanan tradisional untuk mengekalkan budaya di negara kita. Okey, lebih relevan lagi 100 makanan tradisional seperti roti canai, nasi kerabu dan lain-lain. Apa? Tak lengkap ni. Dicatatkan dekat mana? Dicatatkan dekat mana? Tengok buku, tengoklah kertas tu, Raif. Dicatatkan dalam, dia ada dicatatkan dekat mana-mana ni. Okey. World of Record kan? Bukan? Dicatatkan dalam buku apa? Guinness Book of Record. Okey, kita tengok nanti. Bagus. Okey, duduk. Okey, dan ayat penutup yang terakhir. Media sosial terus dikenali pentas antarabangsa. Pelbagai kepentingan diperoleh. Warisan identiti negara. AA, warisan identiti Malaysia. Berharga pelbagai makanan di dunia. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. Okey, bagus. Tahniah. Ada penambah perisa dekat situ. Ada peribahasa, betul? Okey, tahniah. Okey, jadi sekarang cikgu nak kita menilai. Okey, kalau awak dah buat karangan. Okey, ini sesi kita nak berfikir secara aras lagi tinggi untuk kita menilai yang manakah pendahuluan memang tetaplah awal, betul? Memanglah kita akan buat karangan awal, perenggan yang pertama, betul? Penutup karangan yang terakhir, betul? Okey, jika awaklah nak menghasilkan karangan, ingat ini adalah satu proses. Bila kita nak buat je mula dengan perenggan isi, tak semestinya kita akan mulakan dengan yang ni. Tidak semestinya. Okey? Kita akan tengok yang mana paling utama, isi yang paling utama untuk kita tentukan tentukan itu merupakan perenggan yang pertama. Isi tersebut relevan untuk perenggan yang pertama. Boleh? Okey, jadi sekarang ni cikgu nak awak menilai siapa boleh bagi pandangan, dia akan menentukan yang mana yang pertama. Okey, boleh bagi pandangan? Okey. Yang pertama cikgu bacakan. Yang kolom yang warna biru melambangkan masyarakat majmuk. Yang kedua menjana ekonomi. Yang ketiga dapat memelihara dan memelihara budaya warisan kaum. Okey, mana yang pertama rasa-rasa? Ya, awak rasa yang ketiga yang pertama. Yang ni yang pertama. Okey, lepas ni kita undi ya. Kita dengar dulu hujah daripada Aminah. Kenapa Aminah kata yang pertama? Aminah pandang sana. Aminah, kenapa Aminah kata yang pertama? Sebab dia kata makanan tradisional dapat memelihara dan memelihara budaya warisan kaum. Kalau kita tak memelihara, nanti tak adalah masyarakat menambahkan masyarakat majmuk kita kalau tak ada makanan tradisional. Lepas tu kalau tak ada makanan tradisional, mana dapat menjana ekonomi negara? Okey, ada pandangan lain? Ada pandangan lain? Aminah kata yang ni kita letak yang pertama. Aminah kata kalau dia buat karangan, yang ni dia nak letak isi yang pertama. Cepat. Lain? Ada pandangan lain? Okey, ya. Yang pertama patut letak makanan tradisional dapat menjadi ekonomi negara. Sebab dengan makanan tradisional ni kita dapat tarik pelancong untuk datang ke negara kita untuk mencuba makanan tradisional kita. Kat situ kita dapat menjadi ekonomi kita, ekonomi negara kita dengan lebih baik. Itu kiranya memberi impak yang paling besar lah pada pandangan awak. Okey, bagus. Okey, itu yang kedua. Okey, pandangan yang seterusnya. Ada? Tak ada? Semua reda je. Okey, Akif macam nak cakap.
Saya pilih yang nombor 3. Pilih nombor 3. Kenapa pilih nombor 3 juga? Ha. Sebab kalau dia kata tadi makanan tradisional dapat menjadi ekonomi negara. Lepas tu yang nombor 3 dia kata makanan tradisional dapat memelihara dan memelihara budaya warisan kaum. Maksudnya makanan tradisional ni dia memelihara budaya. Kalau tak ada budaya warisan kaum, maksudnya tak ada makanan tradisional tu. So tak ada makanan tradisional tu dapat menjadi ekonomi. So saya rasa yang nombor 3 tu. Yang nombor 3 yang pertama. Okey, bagus. Okey. Ada nak bagi tahu yang pertama? Saya rasa yang pertama ialah melambangkan perpaduan kaum. Melambangkan masyarakat majmuk di negara kita. Identiti kita. Tak ada Tak ada? Tak ada? Tak ada. Okey, bagus. Tak ada, tak apa. Okey, jadi cikgu akan buat undian. Boleh? Okey, cikgu minta Akif tolong kira. Okey, siapa yang dia, kalau dia nak jadikan perenggan yang ni sebagai perenggan yang pertama. Kira Akif. Okey. Akif kira. Abrar. Nombor 3. 23. Ada je Abrar ni kan. Okey, yang kedua. Siapa rasa ni yang pertama? Tak ada. Berapa siapa tu? Jangan rasa kalah, tak ada apa-apa. Ini tak ada salah, tak ada betul. Ini karangan awak. 2 6. Okey, siapa rasa yang ni yang pertama? Tak ada langsung Tak ada, dah cukup dah. 23 campur 6 29. Okey, dah cukup dah. Okey, jadi kumpulan yang ni, okey, selepas ini terima kasih Akif. Selepas kumpulan yang ni, okey, selepas ini terima kasih Akif. Selepas ni awak semua akan menghasilkan satu perenggan baru. Okey, akan mencipta satu perenggan baru. Kalau aras kebat tu, inilah aras yang paling tinggi, iaitu awak mencipta perenggan yang baru berdasarkan kepada kerangka karangan yang awak hasilkan. Okey, jadi kumpulan yang ini, siapa kumpulan ini angkat tangan? Okey. 2 kumpulan Akif. Okey, kumpulan Raif akan buat kerangka, akan buat menggunakan bingkai yang cikgu pernah ajar, gunakan peranda wacana yang cikgu ajar. Boleh? Okey, nanti cikgu akan snap. Boleh ya? Okey, yang kedua siapa? Okey, awak akan buat perenggan yang kedua. Guna penanda wacana dan bingkai yang cikgu ajar untuk perenggan yang kedua. Okey, yang ketiga Akif guna perenggan yang sama, guna bingkai yang cikgu ajar. Boleh? Okey, perenggan pendahuluan dan penutup gunakan penanda wacana yang sama. Siapa paling laju, cikgu akan snap dan awak akan dapat stiker. Okey, tulisan paling cantik sekali awak tulis, cikgu akan snap. Okey, laju. Cita penulisan lawak Tuan penulisan lawak, bukan Raif. Ya. Jadi boleh tak kita masuk ke perkataan tadi macam keasal negara? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Awak akan mencipta satu perenggan yang baru. Gunakan perkataan awak. Makanan warisan kebangsaan 2009. Ni. Yang tadi tu. Makanan warisan kebangsaan tahun 2009. Telah tercatat sebagai catat makanan warisan kebangsaan pada tahun 2009. Masakan bukan? Masakan. Salah. Masakan. Okey. Masakan warisan kebangsaan tahun 2009. Okey, boleh ada masalah apa-apa? Panggil cikgu datang. Okey. Boleh? Kalau tambah peribahasa sangat bagus. Siapa buat perkarangan mesti ada peribahasa. Dapat tambah peribahasa lagi bagus. Okey, cepat. Dah siap cikgu nak snap?
Siapa dah siap? Dah siap sikit lagi? Okey. Siap. Boleh mulakan. Awak yang pertama ya? Okey, baca kuat-kuat Yang lain boleh dengar boleh? Okey, sama tu cikgu akan murnikan. Apa yang awak hasilkan? Okey, baca kuat-kuat. Okey, baca kuat-kuat. Okey, baca dia. Kuat-kuat. Kuat. Baca. Okey. Okey. Yang lain dengar Dalam mengerti arus kemodenan ini, Malaysia merupakan sebuah negara tercipta dikenali dengan kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Menurut satu kajian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, kepelbagaian kaum menjadikan Malaysia negara yang unik dari segi agama, budaya dan bangsa. Ini generasi muda telah diamanahkan untuk mengekalkan budaya warisan kaum agar terus subur kemudah damai. Persoalannya, apakah kepentingan mengekalkan makanan tradisional kepada warga Malaysia? Okey, bagus tak pendahuluan? Bagus kan? Okey, bagi tepukan untuk kumpulan ni. Okey, bagus. Okey. Cuma okey, cikgu dah semak dah. Cikgu dah taksir awak punya karangan, perenggan awak, cumanya daripada segi sebutan sahaja. Boleh? Yang lain-lain bagus. Okey, perenggan yang pertama. Persilakan. Perenggan yang pertama. Okey. Pandang cikgu. Makanan tradisional dapat memelihara dan memelihara budaya warisan kaum. Ini tercetus kerana setiap kaum mewarisi makanan tradisi sejak turun-temurun. Tamsilnya, 100 makanan tradisional seperti roti canai, nasi kerabu dan sebagainya telah disenaraikan dalam masakan warisan kebangsaan pada tahun 2009. Impaknya, memelihara budaya warisan kaum melambangkan kewujudan sesuatu bangsa. Sudah terang lagi bersuluh, mengamalkan makanan tradisional dapat mengekalkan budaya di negara kita. Okey, itu perenggan yang pertama. Bagus tak? Okey, bagi tepukan. Okey, bagus. Okey, perenggan yang kedua. Okey, Mujahid. Kuat-kuat Mujahid. Kuat lagi Mujahid. Seterusnya, kepentingan makanan tradisional dapat menjana ekonomi negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemasukan pelancong asing semakin meningkat dari setahun ke setahun. Tamsilnya, Air Asia menghidangkan makanan tradisional seperti nasi Ibrani. Impaknya, orang asing akan mempromosikan budaya negara kita kepada mata dunia. Jelaslah bahawa kemasukan pelancong akan meningkatkan pertukaran mata wang, seterusnya menjana ekonomi negara. Okey, dia kena ada pertambahan sikit tu. Air Asia menghidangkan makanan tradisional seperti nasi biryani di dalam mana? Di dalam pesawat. Masih buat macam tu. Nanti dia ingat kita bagi dia Air Asia bagi dekat kenduri kahwin tepi-tepi jalan ke tak tahu kan. Kena tulis dekat situ pesawat. Okey, tahniah. Okey. Nah, nice job. Okey, yang seterusnya kumpulan yang ketiga. Okey. Selain itu, kuat lagi Saifuddin, cepat. Selain itu, Ni ada emas ni kat mulut ni. tradisional melambangkan masyarakat majmuk di Sini. negara kita. Dengar tak Alia? Kurang jelas. Selain itu, makanan tradisional melambangkan masyarakat majmuk di negara kita kerana pelbagai jenis makanan daripada pelbagai kaum. Hal ini demikian kerana masyarakat kini berperanan penting dalam membentuk jati diri sesama masyarakat bagi mengamalkan warisan kaum dalam kehidupan seharian. Contohnya, Hari Raya Aidilfitri yang menghidangkan pelbagai lauk pauk seperti ketupat, lemang dan rendang. Natijahnya, kepelbagaian makanan tradisional dapat mencerminkan pelbagai kaum di Malaysia seperti kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Tegaslah bahawa identiti negara akan terselah melalui pelbagai hidangan semasa perayaan pelbagai kaum di Malaysia. Okey, perkataan pelbagai ni berulang banyak kali dalam satu ayat. Tak boleh ya? Okey, kita buat ini. Negara kita kerana makanan tradisional melambangkan masyarakat majmuk di negara kita kerana kepelbagaian jenis makanan daripada pelbagai kaum. Tak boleh juga. Daripada kaum-kaum di Malaysia. Tulis yang tu, okey?
daripada kaum-kaum di Malaysia. Tegaslah bahawa identiti negara akan terselam melalui pelbagai kepelbagaian hidangan semasa perayaan kaum di Malaysia. Pelbagai tu buang untuk yang terakhir. Okey, boleh? Okey, dan yang terakhir, kumpulan penutup. Dipersilakan. Kuat-kuat. Ya. Cukup kuat. Menghadap ke sini, menghadap sini. Okey. Sini menghadap cikgu. Demikianlah kepentingan makanan tradisional terhadap seluruh negara. Spesifikasinya, makanan tradisional ini merupakan warisan asli negara yang harus dijaga dari generasi ke generasi. Arkian masyarakat perlulah bekerjasama. Apa? Arkian? Okey. Masyarakat perlulah bekerjasama agar makanan tradisional sentiasa tersemat dalam hati. Harapan saya, netizen terus menerangkan tentang kemasyhuran makanan tradisi di pelbagai media sosial agar makanan tradisional terus dikenali di pentas dunia. Akhirul kalam, makanan tradisional merupakan warisan identiti Malaysia yang berharga daripada berbagai makanan di dunia. Bak kata penjaga, lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. Okey, ayat yang terakhir tu lebih berharga mutiara sebutir. Maksudnya makanan tradisional tu lebih berharga daripada kepelbagaian makanan-makanan daripada luar negara. Okey, sebab dia mendatangkan kepelbagaian kepentingan. Betul? Okey, dah habis ya semua? Okey, dapat sesuatu hari ni? Okey, dapat belajar apa hari ni? Macam-macam kan yang kita belajar hari ni kan? Pentingnya makanan. Okey, sekarang ni cikgu nak buat refleksi exit ticket setiap kumpulan komen pengajaran cikgu hari ni. Okey. Kita dah nak habis kelas. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada? Semua faham hari ni? Okey, dapat hasilkan karangan tak? Dapat. Okey. Okey, baiklah. Cikgu rasa tu je untuk hari ni. Okey. Cepat catat sikit apa-apa. Besar cikgu bagi tu. Tulis satu perkataan je awak. Okey? Buatlah panjang sikit ayat. Okey. Cikgu rasa tu je untuk hari ni. Kita selesai pengajaran kita pada hari ini. Dan akhirnya cikgu nak setiap daripada awak, dengar cikgu cakap ni, setiap daripada awak perlu menyalin semua karangan-karangan yang telah cikgu taksir tadi, yang telah cikgu murnikan tadi. Boleh ke? Boleh Nanti esok akan hantar kepada cikgu atas meja Okey, cikgu nak Alia tolong hantar dekat atas meja cikgu untuk semua. Okey, terima kasih. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas.